Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbalik. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red One. Memang best. Kita tempuh barisan hadapan berkorban cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan. Baik, terima kasih kepada rakan-rakan di Bilik Berita. Kita kembali semula untuk mengikuti walaupun sebenarnya menjelang Aidilfitri tetapi keluar masuk tetap sibuk yang pastinya dibawakan oleh Red One Mobile yang pastinya terus setia bersama kami dalam menghangatkan perjalanan saingan Liga Malaysia bagi musim 2024. Jadi sekali lagi terima kasih Red One Mobile atas kolaborasi bersama kami di keluar masuk. Dan seperti biasa, Assalamualaikum semua. Lama tak jumpa. Okey. Okey, Afizal. Hai, Hari ini, hai adik. hai abang. Hari ini kita kena lebih serius. Yap. Jangan ada gelak-gelak macam itu. Sebab Hari itu kan punchline. punchline. Pasal siapa tu? Sejuk. Sejuk. Okey, Zul, seperti mana kita ketahui ya, di saat-saat akhir ini bukan saja orang bercerita tentang nak raya, tetapi Betul. persiapan terakhir pasukan-pasukan menjelang musim baru Liga Malaysia juga semakin rancak. Bagaimana isu gaji yang belum dapat diselesaikan, keluar masuk pemain, di mana nak letakkan di posisi, itu semua berlaku. Mungkin Zul boleh kongsi pasukan pertama yang menjadi pilihan perbualan kita pada hari ini. Sudah tentu pasukan yang kita menanti tentang perkembangan keluar masuk iaitu KLCT, kerana pasukan ini antara pasukan yang lewat. Kerana kalau kita tahulah pasukan KLCT adalah pasukan yang sentiasa memberi impak dalam saingan Liga Malaysia, tetapi pada musim ini tak tahu kenapa saya rasa kalau ikutkan sesi latihan pun antara pasukan yang lewat melakukan persiapan dan pengambilan pemain juga ketika ini inilah pasukan yang sibuk berbanding pasukan yang sudah selesai. Yang mana kalau kita lihatlah pasukan KLCT berdasarkan perkongsian daripada CEO Stanley Bernard, ada perkembangan yang ingin dimaklumkan kepada peminat, terutamanya tentang adik-beradik Ryan dan juga Declan yang mempunyai perkembangan terbaru, dan ini perkongsian daripada Stanley Bernard. Eksekutif KLCT Stanley Bernard mengesahkan adik-beradik Ryan dan Declan Lambert kembali perkuat The City Boys menerusi pinjaman dari Johor Darul Takzim. Ia dengan kebenaran bermain berdepan skuad Harimau Selatan setelah dua pemain berkenaan antara pemain yang diumumkan sebagai rekrut baru kelab gergasi tanah air itu musim ini. Sebelum ini hanya Declan sahaja yang akan dipinjamkan ke KLCT. Namun kini kedua-duanya sekali pulang ke skuad warga kota. Ia sekaligus menyaksikan Ryan dan Declan menambah kekuatan pasukan yang dibimbing jurulatih dari Croatia, Miroslav Kuljanak. Especially dari segi environment, dari segi familiarity, apabila kita pergi kepada fasa 3-4 bulan ni, first apabila kita mempunyai segala yang berlaku, ramai melihat dari segi tim KL hilang sebab big names dia macam Romel and all that. Tapi apabila kita kembali pula sekarang, apabila anda melihat kepada about 17-18 players yang ada, I believe we have a strong Super League team. Again lah, boleh katakan di mana posisi kita mid-table team. So dari segi itu, mengapa saya mengatakan tu adalah familiarity. Kalau kita letak line up kita pun sekarang, kalau coach letak line up yang ada pun ada banyak kesinambungan daripada struktur-struktur daripada permulaan 2021 KLCT. So di situ saya nampak kesinambungannya masih kukuh lah, masih kukuh. Okay. Import yang akan join KLCT berapa ramai? Target coach Kulina setakat ni tidak begitu banyak. Sebab kita dah ada Gigi dengan Patrick Reichel. Itu dah Asia dan ASEAN. Dia nak memenuhkan mungkin 1-2 maksimum 3 more dari segi foreigner. Itu sahaja. Tidak akan lebih daripada itu setakat ni. Kita pun telah merendahkan bajet kita kembali kepada bajet 2021. Okey.
Saya jangkakan itu mungkin destinasi terakhir untuk Brandon Gunn kerana selepas beberapa spekulasi yang timbul umpamanya ke Kuantan dan sebagainya. Zul merasakan ini pilihan terbaik dan saya menyatakan ini pilihan terbaik untuk Brandon. Antara pilihan terbaik sebabkan saya melihat faktor beliau masih berada di Lembah Kelang dan pasukan KL pasukan yang nampak biasa tapi mempunyai prestasi dan juga kekuatan yang baik. Cuma kalau dia pergi ke Pahang seperti yang dilaporkan sebelum ini juga antara pasukan yang baik dan boleh dipertimbangkan kerana Pahang juga mempunyai kualiti dari segi barisan pemain dan juga barisan kejuratihan. Tetapi untuk pandangan setakat ini pilihan yang tepat ke KL City. Mungkin juga kalau melihat kepada keluar masuk di kem pasukan KL City juga pada satu ketika agak membimbangkan. Tetapi saya sempat berhubung dengan Kenny, Partiban umpamanya. Key players ini masih lagi sumbangannya cukup besar sebenarnya. Gigi juga berada dalam senarai. Anda melihat lompong-lompong kosong yang bakal diisi oleh pemain baru. Sudah pasti terutama di bahagian serangan ya Hafizal. Ketika ini masih belum tahu kepastian Romel Morales pulang ke KL City ataupun kekal di JDT. Tetapi perlu ada seorang pemain yang berkualiti dan kita juga dikabarkanlah ada pemain-pemain baru yang akan menyertai perkembangan terbaru berkenaan dengan pemain yang akan masuk ke KL City. Seperti yang kita laporkan hangat untuk minggu ini adalah kehadiran Brandon Gunn. Seperti kita katakan, Brandon Gunn bukan sahaja mendapat tawaran ataupun dipancing Pahang, malah saya difahamkan Fizal, yang mana Brandon juga cuba diintai PDRM. Tetapi seperti yang beliau katakan, melalui satu sedia media dan juga diakui oleh Stanley sendiri, projek besar jangka masa panjang KL City itu menarik minat Brandon berbanding isu gaji. Tetapi dalam masa yang sama juga saya rasa peranan Paulo Josue dalam skuad kebangsaan memainkan peranan untuk membawa Brandon ke KL City. Saya rasa itu poin yang sangat besar. Sudah pasti pengaruh Paulo itu menjadi mendorong Brandon. Yang mana ketika ini di media sosial timbul persoalan tentang gaji yang diterima oleh Brandon sebab di Canang di Selangor menerima gaji yang lumayan. Tetapi apa yang dikongsikan oleh Stanley, beliau realistik tentang pengambilan Brandon dan saya melihat itu faktor utama mendorong kepada kehadiran Brandon ke KL City. Saya juga melihat kepada kalau kita lihat senarai di atas ini Zul. Pijo, Hafizul Hakim. Ini saya berbual dengan dia dalam bulan puasa ni kerap berhubung masa depannya. Walaupun dia pernah dikatakan sedang berbual dengan atau berbincang dengan beberapa pasukan lain. Tetapi pada saya, sekali lagi, kalau kita bicarakan tentang Brandon Gunn dan juga Paulo Josue, Hafizul Hakim ada kena-mengena dengan Brandon Gunn? Tak. Saya katakan kepada Kenny Parash dan juga Partiban. Bersama Perak. Dan betul. Ketika itu pun Brandon bersama Perak juga. 2018 mereka menjulang Piala Malaysia mengalahkan Terengganu. Tetapi lebih akrab dengan Partiban dengan Kenny kerana saya rasa semuanya anak jati Perak kan. Kehadiran Hafizul Hakim saya difahamkan untuk memberi saingan kepada Azri Ghani. Yang kita tahu pasukan KL City sudah kehilangan Azim Al-Amin dan juga Kevin Ray Mendoza. Jadi sudah pasti dengan pengalaman dan faktor usia yang masih muda untuk Hafizul Hakim 30 tahun boleh memberi satu nilai tambah di posisi penjaga gol dan meletakkan Azri Ghani sebagai penjaga utama itu sentiasa berada di depan, sentiasa berada ke depan untuk mengemudi benteng akhir. Jadi keseluruhannya untuk Hafizul Hakim satu penghijrahan yang dianggap kejutan daripada M3 ke Liga Super. Daripada hari ini ke hari esok. Nick Swiraat juga saya peranan, sekali lagi saya bawakan peranan pemain-pemain naturalisasi ini. Membawa kepada Nick Swiraat ke pasukan KL City. Tetapi kalau dilihat kepada di bawah ini Zul, calon spekulasi. Betul. Anda melihat mungkin ada maklumat sedikit. Okey, ketika ini saya difahamkan Sunil sudah kelihatan berada di sesi latihan pasukan KL City. Tetapi belum masih dalam penilaian. Pemain muda daripada PJ City memiliki latar belakang sebagai pemain remaja kebangsaan, mungkin boleh memberi sesuatu kepada pasukan KL City jentera tengah. Tetapi daripada tiga pemain ini mencuri tumpuan adalah Adib dan juga Zahril lah. Sebab mereka ini antara pemain yang memiliki kita katakan latar belakang yang baik sebagai pemain muda di peringkat kebangsaan. Seperti Adib merupakan bekas kapten skuad Baru 3
Zahril juga menyelah ketika bersama Felda United. Ketika ini masih dalam status spekulasi, cuma kalau kita nak melihat tentang kehadiran Adib yang ketika ini pasukan KL City kehilangan beberapa pemain pertahanan, agak relevan tentang spekulasi keluar masuk tentang Adib Zainuddin ke KL City. Dia juga disebut dalam satu pasukan M3, saya difahamkan. Okey. Lengkap sudah tentang pasukan KL City. Yep. Saya rasa ada satu lagi pasukan mungkin Zul nak sentuh tentang keluar masuk pada edisi kali ini. Sudah pasti kita akan memperkatakan tentang satu lagi pasukan yang berstatus kelab dari Borneo Tanah Air, Kuching City Afizal. Kuching City juga antara pasukan yang diam-diam ubi lah orang kata. Diam-diam berisi, yang mana pasukan ini juga sibuk dengan proses perpindahan dan juga pengambilan pemain baru di bawah jurulatih Aidil Syahrin Sahak. Kalau musim lalu mereka mungkin hanya 70% saja di barisi pemain baru, tetapi musim nampaknya mereka diperkuatkan dengan muka-muka baru dan pemain-pemain yang mempunyai latar belakang yang cukup baik. Kita nak umum dulu sebenarnya ada 13 pemain yang sudah meninggalkan pasukan Kuching City, termasuk pemain senior seperti Joseph Kalanti yang sudah dilaporkan bersara, Mazwandi Zakaria dan juga Ramesh Lai. Tapi saya difahamkan Ramesh Lai masih bermain Dalam M3, dalam satu M3. kelab daripada Sarawak tak salah. Betul. Macan FC tak Macan silap FC, saya. ya. Jadi memang satu perkembangan yang baik untuk Liga Malaysia. Ramesh Lai masih mewarnai M3 untuk pada usia 44 tahun, 43 tahun. Dia sama dengan Indra. Siapa nak cipta rekod dia tak tahu. Betul. Okey, ini di belakang ini dapat kita saksikan bagaimana senarai nama-nama pemain yang telah pun keluar. Kalau melihat Keluar masuk. yang Keluar, yes. Mazwandi ni antara core players dalam pasukan Kuching City pada mula awal pasukan ini dibentuk. Betul. Begitu lama. Juga Ramesh Lai. Okey. Selebihnya saya rasa macam Syamil Ghani. Syamil sekarang ni sedang berada bersama dengan pasukan Putrajaya. Yes. Bersama dengan Indra, Latif Suhaimi. Mungkin Zul melihat dengan keluar yang begitu ramai dan juga masuknya kualitinya cukup baik. Betul. Okay, kita fokus dulu Afizal tentang pemain-pemain yang kita sebut tadi, Joseph Kalanti, Mazwani dan juga Ramesh Lai. Ini yang diumumkan bersara ataupun tidak lagi berada dalam kancah Liga Utama. Tetapi pemain-pemain lain seperti Andy Nicholas, Emre Syafiq, ini semua pemain-pemain yang muda dan akan ke Liga M3 lah. Cuma apa yang menarik perhatian kita untuk pasukan Kuching City, 4 pemain import. 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya 5 pemain import tidak dikekalkan. Abu Kamara penyerang, Alton Almau pertahanan, Mihailo Jovanovic pertahanan, Nuruddin pemain tengah dan Bruno Daibel pemain tengah. Nampak bersemangat nak cerita tu, masuk ke depan sikit. Okey. Sebab nak bercakap ni kena hati ke hati. So 13 pemainlah keseluruhannya untuk pasukan Kuching City sudah meninggalkan pasukan. Baik, yang masuk Zul. Yap. Yang masuk pula saya rasa kalau saya sebagai coach saya rasa macam ini barisan impian saya. Betul. Okey. Saya pernah mengatakan Kuching City berupaya berada di top 5 untuk Liga Super berdasarkan pemain yang diambil. Ketika ini ataupun 2-3 hari ini hangat tentang pengesahan Daniel Aminur Hisham dari JDT ke Kuching City. Yang mana saya difahamkan Daniel Amir, bekas pemain tengah baru 3 tahun kebangsaan. Ini memang baik Zul Mizan Azam. Selalu interview dulu. Betul. So dia difahamkan akan ke Kuching City menerusi pinjaman Fizal. Pinjaman, okey. Pinjaman. Termasuk Arif Fazilah kita pernah laporkan juga dari pinjaman dari Terengganu. Jadi keseluruhannya kalau kita lihat pemain yang masuk semuanya pemain regular ataupun pemain utama di klub masing-masing yang ada minit permainan. Kecuali Daniel Amir, tetapi Daniel Amir memiliki satu orang kata latar belakang dan juga reputasi yang baik. Betul. Dan kehadiran Daniel Amir tak boleh disangkal lagi bagi saya. Betul. Cuma memerlukan masa untuk berlatih dan menyesuaikan diri, dapatkan match fitness terbaik. Pemain-pemain lain seperti Arif Fazilah, Filiman Andi bersama Negeri Sembilan, Syami Izzuan bersama Seri Pahang sebelum ini, Syarif Saari, penjaga gol yang Kelantan United musim lalu, Cece Kepri, Jode Mintah, James Kuosa. Jadi tempatan dengan import memang seimbang untuk Kuching City. Jadi sedar tak sedar,
barisan yang dibawa oleh Aidil selain membawa Khairul Azman sebagai jurulatih penjaga gol, kali ini Kuching City dilihat tampak lebih serius dengan pembelian keluar masuk ini. Kalau dapat kita saksikan juga ini kesebelasan. Mungkin Zul ada kesebelasan utama? Ya, saya sudah menggambarkan bayangan kesebelasan utama Kuching City apabila pasukan ini mendapatkan pemain-pemain yang baik. Jadi secara tak langsung saya dah dapat gambaran yang mana mungkin formasi 4-3-3, 4-3-2-1 akan dipertaruhkan oleh Aidil Syahrin Sa'ari di posisi penjaga gol, Philemon Ai di sebelah pertahanan kanan, Ronnie Kelvin. Philemon Ai Negeri Sembilan dulu Ya, betul. Okey. Ronnie Kelvin, James Escosa, Arif Fazilah. Di posisi pertahanan, Fiza, kita dapat lihat betapa ampuhnya berdasarkan nama yang dimiliki oleh Kuching City. Itu kita teruskan di bahagian tengah, Petrus Chitembi, pemain baru, Kenu Mesh Brown, Daniel Amir. Di 3 serangkai, Jordan Minta, Cece Kipri dan Syami Izzuan. Satu kombinasi dan juga formasi dan juga kesebelasan yang kita jangkakan mampu menggugat dan juga mencabar. Awak meletakkan 4-3-3 Betul. Kalau saya akan main 3-4-3. 3-4-3. Sebab saya mahukan kerana kita ketahui Yuki Tanigawam mempunyai kedudukan sebagai boleh berlaku sebab itu, sebab kalau Yuki ni pun merupakan pemain utama. Sebab you ada Rodney Kelvin. Betul. Arif Fazilah dengan Philemon Ai akan bertugas memberikan peranan sebagai right wing back dengan juga left wing back. Sasaran Kuching City, Afizal? Top 5. Saya sangat setuju. Betul. Sebab dengan barisan yang mereka ada. Okay? Betul. Baik, keluar masuk telah sampai ke penghujungnya kerana ada sahabat akan terbang ke Kota Baru untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Zul, nak say something untuk peminat-peminat keluar masuk? Teruskan menyokong bola sepak Liga Malaysia dan selamat Hari Raya Aidilfitri Mazhar Batin lah. Baik. Mungkin terlalu awal kan? Baik. Dalam pada itu juga nak diumumkan plan postpaid Red One 5G baru sudah tiba. Nikmati lebih data 5G pada kelajuan sepatah kilat di hujung jari anda pada harga rendah dengan liputan terluas. Jom tukar ke Red One Postpaid 5G sekarang. Untuk info lanjut, layari laman seseorang yang tertera. Kita mix sikit 5G, 5G. Terima kasih kepada Red One Mobile atas kolaborasi ini. Jadi sampai di sini pertemuan kita, Zul. Kita kembali bersama rakan-rakan di studio untuk berita selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum. Kita tempuh barisan hadapan berkobar cerita tempuh. Ini kebangkitan satu perjuangan. Kelajuan dan ketangkasan dalam bola sepak adalah sangat penting. Jaringan hebat menjamin kemenangan setiap perlawanan. Aksi 100% pasti membuahkan hasil yang berbagai. Hai, Dek. Hai, Ayah. Buat apa tu? Baik. Oh, dah makan belum? Dah. Red One. Memang best.